Okay, test. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay, jadi di skrin sekarang ni awak cikgu tunjukkan ni lah modul. Boleh nampak modul Nampak. Okay, alright. Okay, so petang ni insyaAllah kelas kita tak lama lah. Okay, cikgu cuba cepatkan sebab apa yang cikgu nak ajar petang ni sikit je sebenarnya. Okay, so 2 video sebelum ni yang cikgu dah bagi, satu berkenaan dengan sejarah. Okay, macam mana pakcik-pakcik dulu, okay, saintis-saintis barat tu develop periodic tables yang kita guna sekarang ni. Okay, so ada 6 citing semuanya. Lepas tu video yang kedua berkenaan dengan macam mana elemen-elemen dalam table tu disusun. Okay, apakah dia punya basic principle dia. Okay, so itu semua cikgu dah terang dalam video yang kedua lah. Okay, dan daripada video yang kedua juga, okay, ada cikgu cakap ada 2 benda yang ada dalam table, iaitu groups dan juga period. Okay, so untuk level awak, untuk SPM, awak akan belajar 3 groups, iaitu group 18, group 17 dengan group 1. Okay, so 3 group ni akan cover dalam awak punya syllabus lah untuk SPM. Lepas tu ada satu period awak akan belajar, iaitu period 3. Okay, period 3. Okay, so ada 4 lah semua sekali. 3 group 18, 17 dengan group 1. Lagi satu period 3. Okay, ada satu lagi berkenaan dengan bahagian tengah. Okay, so kalau awak tengok gambar, okay, gambar table ni dia ada 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian. Bahagian yang belah kiri, ni belah kiri. Okay, bahagian belah kanan, bahagian tengah. Okay, dan juga bahagian bawah lah. Okay, so dah ada 4 bahagian semua sekali. Okay, so satu lagi awak akan belajar yang bahagian tengah ni. Okay, bahagian tengah ni kita panggil sebagai transition element. Elemen-elemen peralihan. Yang tu pun awak akan belajar. So total ada 5 lah. Okay, group 1, group 17, group 18, period 3 dan juga transition element. Okay, so untuk petang ni kita pergi dulu kumpulan 18. Okay, group 18. Okay, so kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh mencelah. Awak boleh tanya, awak boleh chat pun boleh. Awak nak tanya guna mic pun boleh, tak ada masalah. Okay, okay, so kita masuk kumpulan 18. Okay, so bila awak belajar sesuatu kumpulan di dalam periodic tables, benda yang pertama awak kena tahu ialah elemen apa yang ada dalam kumpulan tersebut. Okay, so untuk kumpulan 18, okay, so elemen-elemen yang ada dalam tu awak kena tahu. Okay, awak tak perlu hafal semua. Okay, awak hanya hafal 4 ataupun 5 yang pertama sahaja. Okay, so untuk kumpulan 18, paling atas, okay, kalau kita tengok table, okay, so untuk siapa-siapa yang dah lupa, okay, kumpulan group ni ialah yang menegak. Okay, yang menegak itu group. So yang inilah, yang bahagian kiri ini, okay, so yang bahagian kiri ni ialah kumpulan 18. Okay, so kita ada helium, okay, and then bawah helium kita ada neon, lepas tu argon, krypton, xenon, radon dan juga organeson. Okay, so organeson ni elemen yang baru. Okay, so semua sekali ada 7. Okay, so cantiknya kalau awak hafal. Okay, kalau awak hafal memang cantik lah. Okay, so awak kena ikut urutan kalau nak hafal. So daripada atas kita ada helium, He, bawah helium kita ada neon. Okay, bawah neon kita ada argon, bawah argon kita ada krypton, Kr. Okay, bawah krypton kita ada xenon. Okay, dan bawah xenon kita ada radon. Okay, radon, radon, Rn. Okay, yang last kali kita ada
organisation. Okay, organisation OG. Tak silap cikgu lah, OG dia punya tu. Okay, OG. Okay, so semua sekali ada 7. Okay, ada 7 elemen di dalam grup 18. Okay, so ini satu grup. Okay, lepas tu setiap elemen dalam grup 18 ni dia duduk dalam period yang lain. Okay, period ni maksudnya barisan. Dalam barisan yang lain. Okay, helium duduk barisan nombor 1, period 1. Neon, period 2. Argon, period 3. Krypton, period 4. Xenon, period 5. Radon, period 6. Organisation, period 7. Maksudnya barisan yang ke-7. Okay. So, semalam dalam video yang kedua tu cikgu dah mention dah. Apakah yang menentukan kumpulan? Dia punya valence. Okay, dia punya valence. Contoh kita ambil neon. Okay, kita ambil neon. So, neon kalau kita tengok, dia punya proton number dia 10. Okay, so bila proton number 10, elektron pun 10. So, bila elektron 10, kita buat electron arrangement, dia akan dapat 2.8. Okay, so valence yang paling luar ni ialah 8. So, bila valence 3, 4, 5, 6, 7, 8, grup dia kita kena tambah 10. So, bila 8 tambah 10, kita akan dapat 18. Sebab itulah neon dia duduk dalam kumpulan 18. Okay, dan kenapa dia duduk dalam barisan yang kedua ataupun period yang kedua? Sebab dia ada 2 shell. Shell yang pertama 2, shell yang kedua ada 8 elektron. Boleh Okay, so kita tengok pula argon. Okay, argon dia punya proton dia 18. So bila proton 18, elektron pun 18. Okay, so 18 elektron. Bila kita buat arrangement, dia akan jadi 2.8.8. Okay, so valence dia yang paling hujung, yang paling luar ialah 8. So bila valence 8 bermaksud dia kumpulan 18. And then dia punya shell, okay, shell dia ada 3. 1, 2, 3. So sebab itulah argon dia duduk dalam period yang ke-3 ataupun barisan yang ke-3. Okay, macam itulah. Right? Okay. Cuma kalau awak tengok modul, right? So this one the modul awak. Okay, so dia yang pertama ni dia bagi tahulah apa elemen yang ada dalam kumpulan 18. Okay, so semua sekali kat sini dia bagi 6 Organisation dia tak masukkan. Okay, masuk organisation jadi 7 lah. Okay, so dia bagi 6. So setiap 6 ni dia bagi dia punya simbol, helium, He dan sebagainya. And then proton number dan juga electron arrangement. Okay, so cikgu rasa awak akan confuse bila awak akan tengok this one. Bila awak tengok yang ini. Okay, cikgu besarkan sikit. Okay, so krypton dia kata proton dia 36. Okay, proton dia 36. So bila proton 36, elektron pun 36. Tapi bila kita buat electron arrangement, kita tak pernah pun belajar mana datang 18. Okay, yang kita belajar dalam satu shell yang paling maksimum, shell yang pertama 2, shell yang kedua, ketiga dan seterusnya, maksimum 8. Kita tak pernah belajar satu shell cukup 18, tak ada, kita tak pernah jumpa. Okay, tapi untuk kumpulan 18, dia ada pengecualian. Okay, so kenapa dia kena 18? Okay, cuba kita tengok Krypton dia duduk dalam period yang ke berapa? Cuba tengok Krypton. Period yang ke berapa? Krypton period yang ke berapa? 4. Yang keempat, very good. 1, Allahuakbar besarnya. Sekejap, macam mana nak kecilkan ni? Marker, pen, marker, pen. Besar juga. Biarlah. Okey, yang keempat. Okey, so bila krypton yang keempat, dia duduk dalam period yang keempat, bermaksud dia ada berapa shell? Ada 4 shell. Very good. Ada 4 shell. Okey. Betul, ada 4 shell. Okey. So, sekarang ni kita cuba buat apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, kalaulah proton krypton 36, dia punya elektron pun
36. Bila kita buat arrangement, cuba kita buat 2.8.8.8. Dah berapa dah? Berapa dah tu? 8, 2, 10. 10, 8, 8, 16, 26. Tambah lagi 8. Betul tak? 2, 8, 10, 18, 18 tambah 8, 16, 26, 26 tambah 8 jadi 34. 34. So, elektron 36. So, hujung sekali akan dapat berapa? 2. Betul tak? Betul. Betul. Okay. So, kalau kita buat yang macam ini, dia dah tak menepati dah kedudukan dia. Sebab apa? Awak tengok valence dia 2. Bila valence 2, maksud kumpulan berapa? Bila valence 2, maksudnya kumpulan 2. Kumpulan 2. Okay, kumpulan 2. And then shell dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shell dia ada 6. So, kalau kita buat electron arrangement yang macam biasa kita buat, krypton akan duduk kumpulan 2, period yang ke-6. Sedangkan dalam table, krypton duduk dalam period kumpulan 18, period yang ke-4. So that's why lah kita tak boleh guna cara yang macam ni. Okay, so the way is ialah kita shell yang pertama 2. Okay, shell yang pertama masih 2. So bila kita buat macam ni, shell yang pertama 2, shell yang kedua 8. Okay, lepas tu kita tahu krypton ni duduk kumpulan 18. Kumpulan 18, period yang keempat, maksudnya dia ada 4 shell. Valence dia 8. So hujung ni 8. Okay, ni 1, 2, 3. So satu lagi shell dekat sini lah. Okay, so 2, 8, 10, 18. So 36 tolak 8, 18, 18. So dekat sini shell yang ketiga dia ada 18 elektron. Boleh lah? Boleh faham lah? So bila kita buat macam ni, barulah dia menempati kedudukan dia. Kumpulan 18 sebab valence dia 8. And then shell period yang keempat sebab dia ada 4 shell. 1, 2, 3, 4. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Clear Alright, Yeah. very good. Clear, Okay, cikgu. good. Okay, cantik. Okay, so sama juga macam xenon. Xenon dia duduk bawah krypton. Xenon duduk bawah krypton, period yang kelima. So bila period yang kelima, maksudnya dia ada 5 shell. Okay, so dia ada 5 shell. So krypton dia punya proton dia 5 part. So bila 5 part, elektron pun 54. So bila kita susun, kita tak boleh buat cara yang macam kita biasa kita guna 2.888, tak boleh. Okay, sebab bila kita buat macam tu, bila cukup 54, dia punya shell tu akan lebih daripada 5. Okay, so that's why lah dia akan susun macam ni. So awak akan tengok ada 2 shell yang ketiga dengan shell yang keempat, dia ada 18 elektron. Okay, boleh boleh. Awak jangan tiba-tiba, buku ni salah ni, apa benda ni? Tak ada, buku ni betul. Okay, benda tu sebenarnya boleh. Cuma untuk level awak, kita tak pergi lagi sampai yang ke tahap elektron tu dia isi lebih daripada 8. Okay, dan ada juga shell yang boleh isi sampai 32. Okay, yang tu maksimum. Sebenarnya maksimum satu shell boleh isi 32. Yang tu maksimum. Kecuali shell yang pertama 2 saja. Okay, shell yang kedua, ketiga 2, 8. Yang ketiga 18. Yang keempat boleh isi sampai 32 sebenarnya. Okay, yang ketiga boleh isi sampai 18. Yang keempat, shell yang keempat boleh isi sampai 32. Okay, sebenarnya, yang benar-benarnya, yang betul-betulnya. Tapi untuk level awak, kita tak pergilah sampai tahap tu. Okay, cuma ada certain buku, dia guna sampai 32, sampai 18. Okay, so cikgu explain supaya tak nak bagi awak macam, terkejut macam, ada ke? Okay, sebenarnya ada, memang ada. Okay, so bukti dia awak tengok Radon. Okay, awak tengok Radon. Okay, Radon, dia duduk dalam period yang ke-6. So, bila period yang ke-6, dia mesti ada 6 shell. And then, dia mesti kumpulan 18, valence mesti 8. So, kita tengok dekat sini, okay, valence dia dah 8 dah. Okay, dah betul dah tu, valence 8. And then, dia punya shell mesti ada 6. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dah cukup. Sebab itulah, Radon duduk dalam period yang ke-6. And then awak tengok, shell yang keempat, ada 32 elektron. Yes, benda tu boleh.
Okay, benda tu sebenarnya memang boleh. Sebab kalau dia buat macam cikgu terang tadi, buat cara yang kita belajar tadi 2.8.8.8.888 sampai penuh cukup 56, dia punya shell akan jadi lebih. Sedangkan Redden dia duduk dalam period yang ke-6. Okay, boleh Alright. So itulah yang cikgu nak explain yang pertama. Okay, tapi kalau awak tengok helium, cuba awak tengok helium. Helium, kenapa dia duduk dalam kumpulan 18? Sedangkan dia punya valence dia ialah 2. Okay, valence bagi helium ialah 2. Okay, nampak? Proton dia 2. So, bila proton 2, dia punya arrangement dia 2 je lah. Betul tak? Untuk helium. So, proton 2, elektron 2. So, dia punya arrangement dia 2. So, tapi bila 2, valence dia 2. Yang paling luar, yang duduk shell yang paling luar ada 2 elektron. So valence dia ialah 2. Tapi kenapa dia masuk dalam kumpulan 18? Kenapa dia tak masuk dalam kumpulan yang kedua? Agak-agak sebab apa? Ikut proton number. Ikut proton number. Okey, bukan. Bukan. Okey, tak apa. Nanti cikgu terang dalam masa kita tu nanti cikgu terang. Okey, sabar. So yang tu awak hold dulu dekat fikiran awak. Oh, okey, helium Proton number valence. Proton number dia 2. Okey, betul. Awak hold dulu, nanti cikgu terang. Okay, nanti kita go through sikit-sikit nanti awak akan tahu sebab apa. Okay, so itu yang pertama. Okay, awak dah kenal elemen-elemen apa yang ada dalam kumpulan 18. Dia punya proton number, electron arrangement, semua. Okay, selesai, tak ada masalah. Next, kita pergi kepada dia punya sifat. Apakah sifat-sifat bagi elemen yang ada dalam kumpulan 18 ni. Okay, so okay, this one awak tengok. Okay, helium. Okay, helium. Okay, so kumpulan 18 ni sebenarnya dia ada nama lain. Nama lain bagi kumpulan 18 ialah inert gas. Inert gas ataupun noble gas. Gas mulia. Okay, nama kumpulan 18, nama selain kumpulan 18, nama famous dia, nama nickname dia ialah inert gas ataupun noble gas. So bila orang kata okay, elemen ni kepunyaan noble gas. So awak tahu noble gas kumpulan 18. Inert gas kumpulan 18. Okay. So inert dengan noble ni maksudnya ialah stable. Okay, dia stable. Maksudnya elemen-elemen yang duduk dalam kumpulan 18 ni dia stabil. Okay, apa maksud stabil? Maksud stabil ialah dia tidak react dengan mana-mana elemen yang lain. Contoh, dalam kumpulan 18, kita ada xenon. Okay, xenon kumpulan 18. Elemen dalam kumpulan 18. Xenon, dia tidak boleh buat reaction dengan mana-mana. Dia tak boleh nak react dengan oksigen. Dia tak boleh react dengan karbon. Tak boleh react dengan apa-apa langsung. Sebab apa? Sebab dia dah stabil. Inert dekat sini maksud dia lengai ni maksudnya stabil lah. Okay, gas nadi ataupun gas lengai, maksudnya gas-gas yang ada dalam kumpulan 18 ni dia stabil, maksudnya dia tak akan react dengan mana-mana. Okay, so grup 18 terkenal dengan dia punya stability, kestabilan dia. Okay, so maksudnya dalam kumpulan 18 ni elemen dalam tu semua tak boleh react dengan apa-apa. Termasuklah ahli-ahli yang lain. Contoh, xenon tak boleh react dengan argon. Argon tak boleh react dengan neon. Tak boleh. Dia tak boleh react dengan apa-apa sahaja, tak boleh. Okay, sebab dia dah stabil. Okay, clear setakat tu And then, dia punya kestabilan dia ada terms dia. Ada istilah dia. Okay, istilah dia ialah duplet. Okay, ataupun octet. Duplet ataupun octet. So untuk helium yang paling atas sekali, okay, helium, bila kita kata helium ni dia stabil. So dia stabil macam mana? Dia stabil secara duplet. Okay, and then elemen-elemen yang lain yang dekat bawah-bawah tu semua, argon, neon, krypton dan sebagainya, dia stabil secara octet. Okay, duplet ni maksudnya 2, octet ni maksudnya 8. Okay, duplet 2, octet 8. Okay, now apa maksud duplet? Apa maksud octet? Duplet 2, octet 8. Okay, so kita tengok. Untuk tentukan dia duplet ataupun octet, kita kena buat dia punya electron arrangement.
So kalau helium, elektron arrangement dia 2. Okay, elektron arrangement dia 2. Boleh Contoh kalau macam neon. Neon duduk bawah dia. Neon dia punya tu ialah 10. So 2.8 untuk neon. Lepas tu bawah neon kita ada argon 18. 2.8.8. So untuk helium valence dia 2. So bila valence 2 dia dah stabil. Sebab apa stabil? Sebab awak dah belajar shell yang pertama dia stabil bila dia penuh. Untuk dia stabil dia mesti mencapai 2. So bila elektron dah 2 pada shell yang pertama maksudnya dia dah stabil. Okey Untuk shell yang kedua, ketiga dan seterusnya dia akan stabil bila dia penuh. So macam mana kita nak tahu dia dah penuh? Dia akan jadi 8. So bila valence 8 maksudnya valence tu dah penuh. Okey, shell yang di luar tu dah penuh. Maksudnya dah cukup 8. So dia dah stabil. Okey, sebab itulah elemen-elemen di dalam kumpulan 18 ni dia tak boleh react dengan mana-mana. Sebab apa? Sebab dia dah mencapai kestabilan. Okey, so kalau soalan tanya, kenapakah elemen di dalam kumpulan 18 tidak boleh berlaku reaction? Tak boleh berlaku apa-apa tindak balas dengan apa-apa sahaja? Jawapan dia ada 2. Okey, yang pertama, because dia sudah mencapai duplet, has achieved stable duplet electron arrangement. Dia telah mencapai duplet stable duplet electron arrangement ataupun dia telah mencapai stable octet electron arrangement. Ada 2. So boleh gabung sekali tu. So soalan tanya, kenapa elemen dalam kumpulan 18 tidak boleh melakukan reaction? Jawapan dia, because elements in group 18 has achieved, telah mencapai stable duplet and octet electron arrangement. So duplet untuk elemen helium, octet untuk elemen selain daripada helium. Okay, so kalau awak tengok modul, yang ni dia tunjuk dekat awak, dia lukis kat awak. So helium dia dapat, dia tunjuk helium nampak paling luar, shell yang paling luar kita ada 2. So bila 2 dia dah stabil lah. Sebab shell yang pertama dia akan stabil bila dia penuh. Bila masa dia penuh, bila dia cukup 2. So bila dah 2, dia kata dia telah mencapai duplet electron arrangement. So helium dia tak boleh buat reaction dengan mana-mana dah. Okay, lepas tu bawah-bawah dia, elemen-elemen yang bawah dia, yang macam ni dia bagi contoh neon. Okay, neon punya valence dia ada 8. 2, 4, 6, 8. So valence dia 8 pun dah stabil. Okay, sebab dia dah penuh. Shell ni, neon ni shell yang kedua. Shell yang kedua dia dah 8. So dah penuh. So bila dah penuh dia dah stabil. So dia punya kestabilan tu, term dia ialah octet. Okay, boleh clear Okay. So disebabkan elemen dalam kumpulan 18 ni stabil, maka dia chemically unreactive. Unreactive ni maksudnya dia tidak reaktif. Dia tak boleh react dengan mana-mana. Kita campurkan dia dengan gas oksigen ke, masukkan dia dalam water ke, dia tak akan berlaku apa-apa reaction. Okay, sebab dia telah stable. Okay, dia unreactive. Dia telah mencapai kestabilan dari segi electron arrangement. Sama ada duplet ataupun octet. Okay, so because this one. Okay, ni. Have achieved a stable duplet or octet electron arrangement. Okay, so ini famous ni, soalan ni sangat-sangat famous. Dia tanya, kenapa kumpulan 18 unreactive? Maksudnya tak reaktif. Jawapan dia satu je, sebab elements dia dalam kumpulan 18 telah mencapai duplet, stable, ni kena ada perkataan stable kena ada. Stable duplet or octet electron arrangement. Okay, clear? Right. Okay, ada soalan tak setakat tu? Cikgu. Ya. Kiranya kalau valence shell dia tak macam tak sampai 8, dia boleh react dengan benda lain lah. Pandai. Ya, terbaik. Betul.
Okay, sebab itulah kumpulan satu, kita akan tengok nanti group 1. Group 1 valence dia berapa? Group 1 valence dia berapa? Group 1. Contoh kita ambil lithium lah, lithium. Lithium group 1. Dia punya elektron dia 3. So bila kita buat electron arrangement, dia akan jadi 2.1. So valence 1 kat sini merujuk kepada kumpulan 1. So lithium duduk dalam kumpulan 1. So 1 ni dia shell yang kedua. Betul tak? Shell yang kedua dia stabil bila dia penuh, iaitu 8. So sekarang ni dia baru 1. Dia baru 1. So macam mana dia nak bagi cukup jadi 8, sama ada dia kena ambil lagi 7. Okay, bila dia ambil lagi 7, maksudnya bila ada orang, ada elemen, ada atom yang lain bagi 7 elektron dekat dia, barulah kat sini jadi 8. Barulah dia stabil. Ataupun satu lagi cara, instead of dia ambil 7, better dia buang. Bila dia buang 1, so shell yang luar ni dah tak ada dah. So dalam dia tinggal 2 saja. So 2 ni dah stabil sebab shell yang pertama. Okay, sebab itulah group 1 dia reaktif. Dia boleh bertindak balas dengan apa-apa. Dengan water, dengan oksigen boleh. Sebab apa? Sebab dia tak stabil. Sama juga macam kumpulan 17. Nanti kita tengok kumpulan 17. Kumpulan 17, valence dia 7. Contohnya kita ambil fluorine. Okay? Fluorine. Fluorine kumpulan 17. So fluorine ada 9 elektron. So bila elektron 9, so 2.7. Okay, 2.7. So valence dia 7. Bila valence 7, kena tambah 10. So kumpulan 17. So nampak 7 shell yang kedua tak stable sebab tak cukup 8. So macam mana dia nak bagi stabil? Instead of dia ambil 1, sama ada dia ambil lagi 1 elektron. Maksudnya ada atom yang lain akan bagi 1 elektron dekat dia. So dia jadi 8. Ataupun dia buang 7. Tapi kumpulan 17, daripada dia... Dengar. Azra, berapa lama lagi masa? Sebenarnya dah habis tapi sebab ni first time dia bagi bilik Free. survey. Oh, okey. Cantik. Okey, jap. Tadi cikgu terang sampai mana tahu? Awak dengar sampai mana? 9 elektron. Yang Bat tanya tadi, dengar kan? Cikgu dengar tadi Bat tanya. Okey, lepas tu cikgu terang tu tak dapat Dengar tak? Allah, bunyi ayam pula dah. Bat dengar tak Bat tadi cikgu terang? Ke putus tengah-tengah? Putus tengah-tengah cikgu. Putus tengah-tengah. Allah, hai. Dengar. Dengar aku. Okey. Soalan Bat tadi, dia tanya. Macam mana Bat tadi soalan awak? Tanya balik. Bat? Sudah. Dia pun lupa soalan dia. Ya, saya. Tanya balik soalan awak tadi. Cikgu lupa soalan awak pun tak? Ingat tak soalan awak? Syok sangat menerang. Ingat. Okey. Low item ni lah dia nak 3G. Okey, macam ni tadi Bat tanya. Boleh dengar tak suara cikgu ni? Jelas tak? Jelas. Okey. So Bat tanya bila dia punya arrangement dia bukan 2 ataupun 8. Ini valence kita kata valence tau. Contoh macam kumpulan 1. Kumpulan 1 kita ambil lithium lah, contoh lithium. Lithium proton dia 3, elektron pun 3. So bila 3 elektron, bila kita buat arrangement dia akan jadi 2.1. Okay. So valence dia berapa? 1. 1. Bila valence 1, maksudnya dia kumpulan 1, group 1. Okay. So 1 ni, valence ni dia tak stabil. Dia tak stabil. 1. Dia tak stabil. Okay, 1 betul. So 1 ni duduk shell yang kedua kan. Shell yang kedua, dia hanya stabil bila dia mencapai 8. Shell yang pertama stabil bila mencapai 2. So dekat sini untuk lithium, shell yang pertama dah stabil dah 2.
shell yang kedua tak stabil, cuma ada satu saja elektron. So bila tak stabil, atom tu dia akan buat dua benda. Sama ada dia buang elektron yang paling luar, yang dalam ni tak usik lah, yang dua ni dia tak usik. Yang luar ni je, sama ada dia buang, okay, ataupun istilah dia loss. Ataupun ada juga certain buku dia guna donate, dia dermakan satu elektron yang dekat luar dia ni, ataupun satu lagi dia ambil. Maksudnya dia curi lah, dia gain, dia receive, dia dapat ataupun gain, dia terima. Okay, dia terima elektron daripada atom yang lain. So bila dia lose, okay, bila dia buang satu kat sini, so dekat sini dah hilang dah tak ada lah elektron dia. So elektron dia tinggal 2. So bila elektron tinggal 2, arrangement dia ialah 2. So 2 ni dah stabil. Macam tu. Okay. Ataupun kalau dia tak nak buang, dia nak ambil. Okay, katakan dia nak ambil. So asal tadi 2.1, valence dia 1. Dia tak nak buang satu ni, dia sayang. Okay, dia nak ambil. So untuk shell yang kedua, hanya stabil bila 8. Okay. Bila 8, so dia mesti ambil lagi berapa untuk cukup jadi 8? 7. 7, pandai. So dia kena ambil lagi 7. So bila dia sama, kalau dia punya valence tu selain 2 ataupun 8, kita kata elemen tu tak stabil. Okay, bila elemen tu tak stabil, dia boleh berlaku reaction. Okay, dia reaktif. Istilah dia ialah reaktif. Okay, macam kita lah. Kita kalau tak stabil kan, macam jiwa muda kan, nak buat tu, nak buat ni. Macam sebab tak stabil lagi. Okay, macam itulah lebih kurang lah. Okay, boleh Okay, tapi untuk kumpulan 18, dia dah stabil dah. Sebab apa? Sebab dia punya valence dia 2. Untuk helium, duplet. And then untuk elemen yang lain, dia punya valence dia 8. Pun dah stabil. So dia tak perlulah nak buang ataupun dia nak dapat elektron yang lain. Sebab dia dah stabil. Kan? Sebab dia dah cukup-cukup je. Kalau dia buang, dia jadi kurang. Kalau dia ambil, dia jadi lebih. So, baik dia duduk dan diam. Tak payah buat mana-mana reaction. Okay? Sebab itulah kita kata kumpulan 18 unreaktif. Tidak reaktif. Ya, saya. Screen cikgu dah tak share screen. Tak share screen. Dia end share screen. Dia hitam pula. Okay. Sabar. Okay, dah. Yang ni tadi dapat tak? Nampak tak yang ni? Nampak kan? Ada kan ini kan? Okay. Alright. So macam itulah kumpulan selain daripada kumpulan 18, dia tak stabil. Okay, so kita sambung yang ni. So achieve, okay ni dah tadi. This one. Okay, electron arrangement are very stable. Therefore, noble gas does not donate. Okay, dia dah cukup dah. Valence dia dah cukup 2 ataupun dah cukup 8. So dia tak perlulah nak buang. Donate ni maksudnya buang. Dia derma. Dia bagi kat orang lain dia punya elektron dia. Dia tak perlu nak donate. Dia tak perlu nak receive elektron daripada atom yang lain. Dan dia tak perlu nak kongsi. Okay, dia tak perlu nak donate, receive ataupun share, kongsi dia punya elektron dia. Okay, so kalau dia donate, kalau atom yang donate, atom yang receive, atom yang share dia punya valence elektron dia, kita kata atom tu tidak stabil. Okay, boleh Okay tak? Okay. Okay, right. Setakat tu ada soalan tak nak tanya? Okay, ada soalan nak tanya tak ada? Tak ada Okay, alright. Kalau tak ada, kita sambung lagi, sikit lagi. Okay, right. Okay, ini dia punya bentuk dia. So, kumpulan 18, nama dia selain daripada kumpulan 18 ialah noble gases, noble gas. So, maksudnya elemen yang ada dalam kumpulan 18 ni, dia dalam bentuk gas. Sebab itulah nama dia noble gas ataupun inert gas. Maksudnya dia memang gas. Contoh neon. Neon awak biasa jumpa dekat mana?
Kat mana awak biasa jumpa neon? Lampu. Lampu. Very good. Lampu. Dalam lampu mentol neon tu, dalam tu ada gas. So gas yang dalam tu ialah gas neon. Sebab itulah gas neon, sebab tu dia duduk 18 sebab dia gas. Dia gas. Okay. And then dia gas, dia ialah monoatomic. Monoatomic ni maksudnya dia tak buat bond dengan orang lain. Contohnya macam ni. Kalau macam yang cikgu ajar sebelum ni, macam hydrogen gas. Okay. Kalau H sahaja, hydrogen atom. Okay. Kalau hydrogen sahaja H. Ini maksudnya atom. Satu atom hydrogen. Bila ada perkataan gas, dia akan jadi H2. Okay, nampak ada 2 kat bawah ni. Maksudnya kita ada 2 atom hydrogen yang bergabung, yang combine. Sebab itulah dia punya formula dia ialah H2. Okay. So bila H2 kat sini, bermaksudnya yang ini dia bukan mono satu. Bila 2 dekat sini, dia maksudnya di. So ini diatomic. Dia gabung 2 atom. Kalau hydrogen gas, dia gabung 2 atom hydrogen. 1, 2. Kalau oksigen pun sama. O2. Nampak 2 dekat bawah ni. So 2 dekat bawah ni merujuk kepada ada 2 oksigen atom. So ada 1 oksigen atom combine dengan 1 lagi oksigen atom. So kita kata gas ni di dalam bentuk diatomic. Okay, maksudnya dia dalam 2. Dia ada 2 atom. Diatomic. 2 atom oksigen. Okay. Tapi untuk 18, kumpulan 18, walaupun dia gas, okay, walaupun dia gas, boleh dengar ke? Boleh. Okay. Tak, aku takut hilang macam tadi. Okay. Kalau kumpulan 18, walaupun dia gas, kita tak tulis dia 2. Contoh helium, He2, Ne2, neon 2. Tak ada. Kalau awak tulis macam ni orang kata gila. Tak ada. Contoh krypton, Kr2. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia monoatomic. Monoatomic. Maksudnya dia ada satu sahaja atom. He, Ne, Kr, itu sahaja. Okay, so kalau dalam bentuk gas, okay, katakanlah awak ada dalam satu balang, okay, dalam satu balang ni awak ada gas neon. Contoh awak ada gas neon. So dalam balang ni, atom-atom neon tu dia tak combine. Dia tak bergabung. Dia duduk single-single lah seorang-seorang dia. Ne, yang ni Ne, dia duduk seorang-seorang dia. Dia terpisah daripada yang lain. Dia tak combine. Tu maksud dia. Walau mono tu awak jangan bayang, dia ada satu atom. Bukan. Dalam satu gas, contoh dalam satu balang ni, ada penuh dengan gas neon. Contoh. So, bila penuh dengan gas neon, dalam gas ni adalah dia punya atom-atom neon. Tapi atomnya tu tak adalah satu. Okay, dia banyak lah atom neon tu. Cuma dia tak ada combine dengan kawan-kawan dia yang lain. Okay, dia tak ada combine dengan kawan-kawan dia yang lain. Compare dengan kita ada satu balang hidrogen. Contoh kita ada satu balang hidrogen. Dalam ni kita ada hydrogen gas, H2. So hydrogen gas dalam ni dia duduk secara pair, secara couples. Contoh, sini satu, sini ada satu lagi H. Nampak? Lepas tu ada lagi couples yang lain. Couple hydrogen yang lain. Sini. Lepas tu ada lagi. Ada lagi. Macam tu. Okay, boleh Itu maksud dia. Hydrogen ni diatomic, neon, kumpulan 18, monoatomic. Okay, clear tak setakat tu? Clear. Okay, very good. Pandai. Right. Clear Okay, itulah. Okay, cantik. Okay, next kita pergi kepada dia punya Kejap. Okay, perubahan sifat fizikal. Okay, kita pergi dia punya physical properties. So, untuk kumpulan 18, ada tak sifat kimia? Awak rasa ada tak ada sifat kimia? Tak ada. Ada tak? Tak ada, pandai. Kenapa dia tak ada? Sebab dia Siapa yang gas. jawab tu? Sebab dia gas. Bukan.
Sikit lagi. Sebab dia Boleh. dah start. Sebab dia punya Dah electron stabil. attachment dia Dah dah stabil. stabil. Pandai. So bila dah stabil, dia tak perlulah nak buang, nak donate, nak receive, nak share dia punya elektron tu. So tak ada lah reaction. Okay, so dia tak ada lah sifat kimia. Okay, alright. Tetapi dia ada sifat fizikal. Walaupun dia gas, tapi dia ada sifat fizikal dia. Okay, okay. So kita tengok sifat fizikal yang pertama dari segi atomic size. Size of atomic radius. Pernah dengar perkataan radius tak? Benar. Radius kan. Contoh awak contoh awak belajar dalam satu butalan. Kejap dia tak mau keluar pula dah. Kita apalah. Okey, contoh dalam satu bulatan. Okey, tengah-tengah ni kan dia punya center kan. So daripada center nak pergi ke yang luar ni, yang ini ialah radius. Okey, betul tak? Betul. Okey. Okay, itulah maksud radius. So maksudnya kalau atom, radius dia ialah daripada nukleus yang duduk tengah-tengah dengan dia punya shell yang paling luar, dia punya valence. So daripada nukleus sampai ke valence ni kita kata dia punya radius untuk atom. Okay, so untuk kumpulan 18, dia punya radius, atomic radius dia semakin increases. Okay, semakin bertambah. Maksudnya saiz dia makin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Okay, ini dia kata ni going down the group. Going down the group. Maksudnya kita tengok daripada atas sampai ke bawah. Maksudnya kita tengok daripada helium, neon, argon, krypton sampailah organeson. Kita tengok perubahan yang berlaku. Yang pertama dari segi atomic radius, atom semakin besar. Okay, katakan helium dia kecil ni, bawah tu besar lagi, ini besar lagi, yang besar lagi, macam tu. Okay, dia makin ke bawah, saiz atom semakin besar. Okay, agak-agak kenapa? Agak-agak kenapa? Kenapa semakin ke bawah, dalam kumpulan 18, atom tu semakin besar? Sebab number of proton dia lagi meningkat. Sikit lagi, salah tu, sikit lagi. Lagi meningkat. Apa yang increase? Apa yang semakin bertambah? Period. Okey, sikit lagi. Proton number. Sikit lagi, bukan? Shell, very good. Ya Allah, siapa jawab tu? Ainin. Ya, shell, betul. Helium dia period yang pertama kan. So dia ada satu shell ni helium. Okey. Bawah helium neon period yang kedua dia ada dua shell, 1, 2. Lepas tu argon period 3 ada 3 shell, 1, 2, 3. Okey, kan makin besar tu. Surat apa? Okey. Okey. Cikgu Bijo. Okey. Saya dengan kelas. Aduh, kacau betul kan ni. Jaya, sabar ya. Okey. Sebab itulah. Okay. Sebab tu semakin ke bawah, atom dia semakin besar. Sebab shell semakin banyak. Shell semakin bertambah. Ikut period lah. Okay. Right. Tu yang pertama. Ni ada tulis ni. This is because the number of occupied electron shell. Occupied ni maksudnya penuh. Okay. Sebab shell dia penuh kan. Kumpulan 18 kan dia penuh. Cukup 2, cukup 8 kan. So dia penuh lah. Okay. Sebab the number of occupied electron shell is increases. Semakin bertambah shell, semakin besarlah dia punya saiz. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dia punya melting dan juga boiling point. Okey, takat lebur dengan takat didih. Okey. Cikgu, kenapa nak kena ada takat lebur? Kenapa nak kena ada takat didih? Bukan ke kumpulan 18 ni duduk dalam gas? Kenapa dia nak kena ada takat lebur? Kenapa nak kena ada takat didih? Ya, betul dia duduk dalam gas. Tetapi cikgu pernah cakap sesuatu gas tu dia boleh berubah dia punya keadaan. Dia boleh jadi solid, dia boleh jadi liquid, dia boleh jadi gas. Cuma dia punya natural dia dalam bentuk gas. Tapi dia boleh jadi liquid, dia boleh jadi solid. Okay, kalau dia jadi solid,
dia akan lebur, dia akan melting. Kalau dia jadi liquid, dia akan boiling, dia akan mendidih, dia akan jadi gas. Okey. Awak dengar ke? Ke dah putus? Hello? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. takut cakap seorang-seorang ni. Okey, macam tu Okey. So kalau dia dalam keadaan solid, dia akan melting. Dan kalau dia dalam keadaan liquid, dia akan boiling jadi gas. So dia punya melting and boiling point dia tu semakin ke bawah semakin meningkat. Okey, contoh kita tengok macam ni lah. Untuk helium dengan bawah dia neon. Okey, antara helium dengan neon, dia punya melting and boiling point untuk neon lagi tinggi berbanding dengan helium. Okey, bawah neon kita ada argon, Ar. Okay, so melting and boiling point untuk argon lagi tinggi berbanding dengan neon. Macam tu. Okay, semakin ke bawah, melting point dan juga boiling point semakin increases. Okay, so sebab dia, okay, kalau awak tengok dalam modul ni, ada dia terang ni. Because the size of the number gas increases. Ni sebab yang pertama. Yang ni kalau dalam keluar soalan esay, inilah point yang awak kena tulis Okay, point yang pertama, because size. Okay, size, size of the atom increases. Point yang pertama. Okay, yang ni tadi kita dah tengok dah, semakin ke bawah, size dia semakin besar. Okay, sebab apa semakin besar? Sebab shell dia makin banyak kan. Jadi bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4, so semakin besar. Okay, so apa jadi bila size semakin besar? Okay, bila size semakin besar, dia akan increasing van der Waal forces. Okay, yang ini awak tak pernah jumpa terms ni, van der Waal forces. Dia bukan ice cream walls, yang tu ice cream. Yang ini van der Waals. Okay, ejaan dia pun lain. WAALS forces. Forces ni tarikan. Okay, so awak dah tengok kumpulan 18 dia dalam bentuk gas. Okay, kalau dia dalam solid lah, liquid lah. Okay, so di antara partikel, contoh antara atom, contoh ni atom neon, yang ni atom neon, yang ni pun atom neon. Okay, so di antara atom-atom ni, okay, dia ada space kan, dia ada jarak. Dia ada space dia antara atoms. So di antara atom ni ada space, bila ada space maksudnya dia ada tarikan, attraction. Okay, dia ada attraction, tarikan. So tarikan itulah kita panggil sebagai van der Waals. Okay, van der Waals. Tarikan van der Waals. Van der Waals ni tak salah cikgu nama orang. Okay, van der Waals attraction. Tarikan antara atom. Okay, tarikan antara atom. So bila saiz semakin besar, okay, bila semakin ke bawah grup, saiz atom semakin besar, van der Waals attraction semakin meningkat. Okay, point yang ketiga, bila attraction makin kuat, agak-agak awak nak perlukan daya yang sikit ke banyak untuk pisahkan dia? Banyak. 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 Bila sesuatu hubungan itu semakin akrab dan semakin sweet, makin susahlah orang ketiga untuk memecah belahkan pasangan tersebut. So macamlah juga van der Waals attraction. Bila tarikan dia makin kuat, okay, bila makin kuat, so kita perlukan lagi banyak heat. Atom ni kita tak boleh guna tangan. Kita mana nampak kita cakap, atom kita tarik dia bagi dia pisah. Tak ada, kita tak boleh macam tu. Kita boleh bagi heat, kita boleh panaskan dia. Sebab tu awak belajar solid, okay, solid jadi liquid jadi gas, kita kena panaskan, betul tak? Solid bila kita panaskan dia melting. Liquid bila kita panaskan dia jadi gas. Dia mendidih. Sebab kita bagi heat. Bila kita bagi heat, van der Waals attraction tu, tarikan van der Waals tu antara atom tu dia pecah. Bila dia pecah, senanglah dia macam tu. Okay, so itulah dia. Semakin ke bawah, yang pertama saya semakin besar. Yang kedua, van der Waals attraction semakin meningkat, semakin kuat. Yang ketiga, makin banyak heat yang kita perlukan untuk memecahkan forces tersebut. Sebab itulah melting point dan boiling point akan meningkat. Okay, sebab kita lagi banyak heat yang kita perlukan, lagi banyak kerja yang kita kena buat. Okay, ni ada tulis lah. More heat energy. This one.
more heat energy is required to overcome forces of attraction. Forces of attraction ni maksudnya van der Waals lah. Okay. Okay, dan yang last sekali ialah dia punya density, ketumpatan. Okay, so density ni ketumpatan. So kalau dia lagi tumpat, maksudnya dia berat. Kalau dia kurang tumpat, less dense, dia ringan lah. So maksudnya kalau gas, dia senang lah nak terbang. Kalau dia berat, density tinggi, dia susah lah nak terbang. Macam tu. Okay, so semakin ke bawah, density semakin meningkat. Okay, density pun semakin meningkat. Okay, so contoh kita ada gas krypton, okay, dan juga neon. Okay, so antara neon dengan krypton, neon ni lagi ringan. Okay, lagi ringan sebab neon ni lagi atas. Helium, neon dan sebagainya kan. Neon, argon, lepas tu barulah kita jumpa krypton. So neon ni lagi ringan, krypton ni lagi berat. Density dia lagi tinggi. Okay, boleh clear lah? Okay tak setakat tu? Okay. Okay, so untuk physical properties ada 4 semua sekali. Yang pertama tadi size. Okay, kita tengok dia punya size. Semakin ke bawah, atomic size semakin besar. Okay, sebab dia shell semakin bertambah. Yang kedua, melting point dengan boiling point. Semakin ke bawah, melting point, boiling point semakin increases. Sebab dia ada 3. Yang pertama tadi, sebab saiz semakin besar. Yang kedua, bila saiz semakin besar, tarikan. Nama tarikan van der Waals semakin kuat. Point yang ketiga, bila tarikan semakin kuat, makin banyak heat yang kita perlukan untuk memecahkan tarikan tersebut. Okay, to overcome. Overcome ni maksudnya untuk mengatasi. Okay, ada dalam modul lah. Jangan boleh baca balik. Yang keempat, yang ketiga ialah density. Semakin ke bawah, density semakin meningkat. Okay, so untuk kumpulan 18 senang gila nak hafal. Semakin ke bawah, semua semakin meningkat. Size semakin besar, melting point, boiling point semakin tinggi, density semakin tinggi. Okay, senang. Okay, boleh Okay, so last kali untuk kumpulan 18, kita tengok dia punya uses, kegunaan dia. Okay, ni semua latihan. Kegunaan ni cikgu ambil dalam buku teks lah. Okay, nampak? Helium, kegunaan dia selalu kita jumpa untuk hot weather balloons. Okay, untuk weather balloons. Untuk balon udara. Okay, balon udara. And then boleh ada juga kita guna dalam tangki oksigen. Okay, tangki oksigen. Walaupun dalam tangki oksigen yang divers, tahu divers yang penyelam tu memang ada oksigen, tapi dia masukkan juga helium. Okay, helium kalau masuk dalam badan agak-agak bahaya tak? Helium masuk dalam badan agak-agak bahaya tak? Tak, tapi bagi suara dari tinggi. Ya, dia tak bahaya sebab kita dah tengok dah helium kumpulan 18. Dia inert, dia stable. So dia tak berlaku reaction. So dia selamat. Cuma kalau awak sedut gas helium banyak-banyak, awak punya suara akan jadi macam macam tu. Kan? Ada kan orang buat kan? Helium, sedut helium, lepas tu dia macam cakap macam tu. Tu gas helium lah tu. Okay? Neon. Yang ni biasalah kita jumpa dalam lampu-lampu. Okay? Mentol tu kalau awak pecahkan, awak pernah pecahkan mentol? Awak cabutlah lampu pendaflor kat rumah awak tu, awak cabut, pong, pecah kan, dia akan keluar akan keluar gas. So gas lah. Argon, argon ni dalam mentol lampu yang biasa. Macam lampu pendaflor, lampu mentol yang bulat tu, okay, ada gas argon. And then this one used to provide inert atmosphere for welding. Tahu welding tak? Pernah dengar perkataan welding? Benar. Welding lah, bukan wedding. Wedding tu kahwin. Welding. Welding Joking ni orang. ke cikgu? Apa dia? Apa Syok? Joking ke cikgu? Tak dengar? Tak jelas? Tak apalah. Tak apa. tak adalah macam cakap apa. Welding ni kalau yang tu lah, yang besi tu, kalau awak tengok ada orang pakai topeng besi yang nampak mata je. Lepas tu dia macam
je macam nak bagi besi tu lembut. Welding lah tu. Okay, welding lah tu. Okay, lepas tu krypton. Krypton ni dah ada dalam kamera. Dalam kamera. Flashlight. Flashlight tu ada kryptons. And then laser for retina. Kalau awak rabun ke dan sebagainya ke, awak guna laser. Dia guna apa? Ada gas krypton. And then xenon dalam lampu apa ni? Lampu yang dekat laut tu, lampu apa tadi ni untuk kapal-kapal ni? Rumah Lampu api. api. Rumah api. Okey, rumah api. Ni mesti awak pernah dengar. Kalau sesiapa yang suka tengok cerita Korea, terutama yang doktor-doktor, mesti awak tahu. Anesthesia. Apa maksud anesthesia? Ubat kebas. Ubat kebas ataupun nama lain dia ubat tidur. Okey, ubat tidur. Maksudnya bila awak nak operate, awak nak bedah kan. Contoh awak nak bedah jantung ni. Doktor akan bagi awak tidur. Takkan dia nak bagi awak jaga. Awak nampaklah dada awak dibelah dan jantung dikeluarkan. Seram. So dia bagi, kau tidur. Macam tu. Anesthesia. Okay, ada masukkan gas xenon. Awak sedut. Dalam berapa saat. Zap. Jangan. Jangan buat gila. Ada je jual tapi tak payahlah. Tak payah cari lah. Okay, last sekali Radon. Radon ni untuk treat cancer. Yang ni pun cikgu pelik juga. Orang kata kanser ni tak ada ubat. Tapi bila kita belajar ada je Radon lah. Yang sebelum ni kita belajar isotop lah kan. Cobalt 60 lah untuk bunuh cancer cell. Tapi orang kata cancer cell tak ada ubat. Cikgu pun tak tahulah. Okay, so kalau awak nak tu, awak masuklah bidang medical, bidang doktor. Ataupun tanya Ainul. Ainul mana doktor? Tiba-tiba. Okay, alright. So habis dah kumpulan 18. Yeay. Ada soalan nak tanya? Helium tu kan sedut kan? Kalau sedut helium tak bahaya. Tak bahaya. Tapi jangan tak bahaya. Dia inert. Dia inert. Maksudnya dia stabil. Maksudnya kalau masuk dalam badan pun dia tak ada, badan kita tak ada sakit apa pun tak ada. Sebab itulah kalau awak tengok yang ni tadi, gas apa tadi yang buat tidur tu, gas xenon. Nampak xenon? Gas xenon tu dia selamat masuk dalam badan. Cuma dia ada efek dia lah. Dia adalah kesan dia. Kesan dia kalau macam xenon ni kita akan jadi mengantuk dan sebagainya. Okay, kalau macam helium tu mungkin ada kesan dia tapi tak besar sangat lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay. Okay, alright. Okay, ada lagi soalan? Kalau macam helium dia dalam tangki divers tu, tangki penyelam tu dia masukkan juga gas helium. So bila secara logiknya awak fikir, orang yang menyelam dia akan sedut gas oksigen daripada tangki dia. Dalam tangki tu pun ada helium. So secara tak langsung helium pun akan masuk dalam dia punya hidung, betul tak? So sama je sebenarnya. Okay, tapi ada juga tangki yang dia divide, dia bahagi. So dalam satu tangki tu ada bahagian untuk oksigen, ada bahagian untuk helium. So helium tu dia masukkan, dia campur dengan oksigen sebab dia nak bagi tangki tu tidak terlalu berat. Faham? Sebab kan helium kan awak dah tengok dia punya density dia ringan. Bila ringan maksudnya dia ringan lah, gas tu ringan. So bila divers menyelam, so dia tak ada lah tenggelam, dia boleh senang untuk terapung balik. Macam tu. Okay lah? Okay, alright. Ada lagi soalan? Okay, tak ada Alright, kalau tak ada soalan, cikgu nak ambil attendance sekejap.